Silakan, Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Lim Tua. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching merujuk pada soalan Bandar Kuching. Bagi tempoh 2010 hingga Ogos 2013, sejumlah 3,023 projek perkilangan dengan pelaburan berjumlah RM174.3 bilion telah pun diluluskan, dan daripada jumlah tersebut 59% merupakan FDI ataupun pelaburan asing, manakala bakinya 41% adalah pelaburan tempatan. Dan dalam tempoh sama, 5 negeri yang mencatat jumlah pelaburan asing tertinggi adalah Pulau Pinang RM19.7 bilion, Johor kedua RM16.7 bilion, Sarawak ketiga RM15.6 bilion negeri Yang Berhormat, Selangor RM15 bilion, dan kelima Kedah RM8 bilion. Tetapi bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, sejumlah 463 projek perkilangan dengan pelaburan berjumlah RM29.9 bilion telah diluluskan, dan daripada jumlah tersebut 62% pelaburan asing dan bakinya 37% pelaburan tempatan. 5 negeri yang mencatat jumlah pelaburan asing tertinggi adalah: pertama, Johor RM6.6 bilion, kedua Sarawak negeri Yang Berhormat RM4.2 bilion, ketiga Melaka RM2.7 bilion, keempat Selangor RM1.1 bilion, dan seterusnya kelima Pulau Pinang RM1 bilion. Sekian, terima kasih. Ya, sila Bandar Kuching. Soalan tambahan saya. Kita di Malaysia sekarang, kalau kita bandingkan FDI ke Malaysia, negara kita, dengan negara jiran kita, seperti Singapura, Indonesia, kita memang adalah kurang daripada Singapura dan Indonesia. Dan ini menunjukkan bahawa Malaysia sekarang berada di dalam satu keadaan middle income trap, di mana cheap labor investor pergi ke Indonesia, high-end industry mereka pergi ke Singapura. Dan saya ingin tahu apakah strategi kerajaan untuk mengubah suai supaya kita boleh bertanding, bersaing dengan negara jiran kita dalam penarikan FDI. Itu soalan pertama. Dan bahagian kedua saya adalah, apakah kesan FDI kepada peningkatan real income rakyat kita? Saya ambil satu contoh di Sarawak. Di Sarawak memang tahun ini ada banyak FDI yang datang, tapi ya, kos penarikan FDI ini amat besar kerana diskaun kadar elektrik yang diberikan kepada pelabur-pelabur ini amat besar. Pelabur-pelabur FDI ini yang masuk ke Sarawak untuk mendirikan kilang, mereka hanya bayar kadar elektrik 10 sen satu unit saja, lebih kurang 10 sen satu unit. Sedangkan industri tempatan bayar 30 sen lebih satu unit elektrik. Dan dengan ini sejumlah lebih kurang beratus juta ringgit Malaysia cost discount in elektrik, cost elektrik diberi kepada pelabur ini. Dan kita telah beri begitu banyak diskaun. Apakah real income increase untuk penduduk-penduduk di Sarawak dan di Malaysia yang akibat daripada FDI yang datang ke negara kita? Ya, sila Menteri.
Tuan Ketua, terima kasih dan tahniahlah kepada Muhammad Bandar Kuching kerana dia minat bab FDI. Dan beliau membandingkan tentang, Bandar Kuching membandingkan tentang FDI negara kita dengan negara-negara lain, terutama negara-negara jiran. Sebenarnya dulu dah disebut kita tidak boleh bandingkan Apple dengan bukan Apple dan sebagainya. Dan kita mesti menerima hakikat bahawa negara kita dalam proses dengan Asian transition, daripada labor intensif kepada pelaburan yang bersifat teknologi tinggi dalam peralihan. Jadi kita perlu lebih memilih dan berhati-hati di dalam menentukan dan menarik pelabur, kerana sekarang kita lebih menjurus kepada menarik pelabur-pelabur high-end ataupun berteknologi tinggi, dan kita sedang menyediakan segala infra termasuklah modal insan. Tetapi kita tidak menafikan juga kita sedang mengurus pelabur yang sedia ada berasaskan labor intensif, ada dalam proses transition. Sebab itulah kalau kita bandingkan dengan negara lain, ada negara lain masih kekal dengan labor intensif, dan ada negara lain yang sudah pun jauh ke depan pelaburan dalam bidang berasaskan teknologi tinggi. Jadi untuk itu kita tak boleh bandingkan negara kita dengan negara lain. Kita mesti lihat perubahan yang sedang berlaku dalam negara kita. Muhammad Bandar Kuching merujuk kepada pelaburan di Sarawak tadi tentang real income. Sebenarnya terus terang saya katakan sukar untuk menjawab secara terperinci tentang real income, kesan daripada pelaburan yang sedang berlaku di Sarawak. Tetapi saya lebih suka menyatakan di sini bahawa kalau kita tengok pelaburan yang berlaku di Sarawak tadi, Sarawak telah pun berjaya pada tahap yang tinggi, kerana angka yang saya baca tadi ialah Sarawak pada tahun ini saja pada kedudukan kedua dalam tempoh yang Januari hingga Ogos, berbanding dengan tempoh beberapa tahun lepas yang ketiga, satu peningkatan yang agak ketara berbanding dengan negara-negara lain. Kalau kita nak ukur dari segi real income, sudah tentu ada satu nilai yang tinggi di situ. Tetapi angka yang terperinci saya tidak boleh sediakan di sini. Kalau Bandar Kuching minat, boleh berjumpa saya. Sekian, terima kasih. Ya. Bolehkah bekalkan, bolehkah Menteri bekalkan Bandar Kuching, jawapan secara bertulis? tulis ni. Boleh. Ya, sila Kuala Kangsar. Terima kasih Tuan Ketua. Kita lihat bahawa sebenarnya